Felda kekal bawah JPM hingga semua masalah pokok selesai. Jualan rahmah 2 kali sebulan di peringkat DUN bermula bulan ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Utama 7 Pagi. Pemimpin di peringkat negeri perlu mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Ini bagi membolehkan rundingan dapat dilakukan untuk pembangunan negeri, termasuk menarik pelaburan yang memberikan impak positif kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapannya pada program Ta'aruf Perpaduan di Bilik Gerakan Utama Harapan BN di Jitra, Kedah. Kalau orang hormat kita hormat balik. Pasal apa negeri dia boleh? Pasal apa Perlis saya bagi? Pasal apa Kelantan saya bagi? Tempatan banjir, semua saya bagi. Baru ni, beberapa bulan lalu, Tasik Kenyir, tanah runtuh. Menteri Besar bagi tahu saya, cara baik. Dia kata runtuh kena peruntukkan segera dan kerana Terengganu tak ada cukup duit nak buat tu. Saya lulus segera 200 juta. Terdahulu ketika berucap merasmikan Karnival Segalanya Felda di Felda Telui Timur di Sik Kedah, Perdana Menteri menegaskan Felda akan terus diletakkan bawah Jabatan Perdana Menteri bertujuan memastikan semua masalah pokok berkaitan agensi itu dan peneroka dapat diselesaikan. Felda ini jasa marhum Tun Abdul Razak dan saya setakat ini sebagai Perdana Menteri, Felda di bawah saya. Orang tanya, pasal apa tak bagi pada orang lain? Tak. Saya tahu masalah Felda, saya nak selesai perkara-perkara pokok Felda. Kalau bila nampak boleh selesai perkara pokok Felda, baru yang saya nak serah kepada menteri lain jaga. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, sebuah pusat agrosains durian relau di Bandar Baru Kedah wajar ditubuhkan manangkan durian di kawasan tersebut diiktiraf antara yang terbaik dalam negara. Inisiatif itu dicadangkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Farmstay Relau. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berjanji kementerian itu dan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KIDA akan melakukan pelbagai inisiatif membangunkan mukim berkenaan. Antara yang akan dilaksanakan tahun ini ialah jalan yang menghubungkan Relau ke Junjong. Model gaji progresif yang akan dibentangkan kepada Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negara Isnin ini akan menjadi latar belakang untuk kerajaan menangani masalah berkaitan gaji. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengakui gaji permulaan untuk lepasan ijazah sepatutnya dinaikkan lebih tinggi. Ini kerana gaji minimum RM1,500 adalah untuk pekerja tidak berkemahiran. Ia tidak sepatutnya dijadikan penanda aras oleh majikan untuk membayar upah. Oleh sebab itu, dasar segera perlu diperkenalkan bagi memperbetulkan keadaan tersebut. Rafizi berkata laporan statistik upah pekerja sektor formal suku tahun pertama 2023 menunjukkan sebahagian besar rakyat Malaysia dibayar gaji rendah. Pada Mac tahun ini, 82% daripada 6.45 juta pekerja formal bergaji bawah RM5,000 sebulan dan 35% daripada jumlah itu dibayar RM2,000 ke bawah. Laporan itu juga menunjukkan median upah bulanan bagi pekerja formal pada bulan yang sama ialah RM2,600, tidak jauh dengan nilai pendapatan garis kemiskinan. Semua pihak sekali lagi diingatkan supaya tidak mainkan isu kaum, agama dan institusi raja 3R sepanjang tempoh berkempen pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, sekiranya sentimen itu dijadikan modal berkempen, ia dikuatiri boleh menggugat perpaduan yang telah lama terjalin. Saya ingin peringatkan dalam semangat hari-hari lebih kurang seminggu sebelum hari mengundi pada 12 Ogos nanti, tolong hati-hati, jangan bermain isu 3R terutama dalam media sosial. Itu peringatan saya sebagai menteri yang lebih kurang melalui MCMC juga menjaga isu media sosial. Ini penting kerana jangan menang sorak kampung tergadai. Jangan sebab kita nak menang pilihan raya, maka kita gadaikan perpaduan yang telah lama kita pupuk sejak tahun awal-awal kemerdekaan dan juga penubuhan Malaysia. Fahmi berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian pelepasan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat Kuala Lumpur dan Putrajaya di Ibu Negara.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan program Jualan Rahmah sebanyak 2 kali sebulan di 640 dun seluruh negara bermula bulan ini. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata, ia berikutan KPDN telah menerima peruntukan tambahan 50 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai lepas. Pemain industri seperti pasaraya, pemborong dan peruncit digalakkan untuk menyertai program tersebut sekaligus dapat bersama-sama menjayakan aspirasi kerajaan mengurangkan tekanan terhadap kos hidup rakyat. Setakat semalam, sebanyak 1,193 lokasi seluruh negara telah terlibat dengan program Jualan Rahmah dengan rekod jualan sebanyak 50 juta ringgit. Sebanyak 119 tempat berteduh untuk motosikal akan dibina di lebuh raya seluruh negara menerusi inisiatif Bintara Madani. Ia sebagai usaha memudahkan penunggang motosikal berteduh terutama ketika hujan. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi maklumkan 40 daripadanya dijangka siap tahun ini manakala selebihnya tahun depan. Ia merupakan tambahan daripada 353 tempat berteduh sedia ada. Ini penting kerana kita menjaga nyawa sebab kerap berlaku iaitu kemalangan di tempat lorong kecemasan semasa hujan turun di mana pengguna motosikal ni mereka berteduh di tempat hanya di lorong kecemasan yang tidak disediakan semacam ini. Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Kerajaan Perak mengambil langkah berjaga-jaga susulan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang dikesan di beberapa daerah di negeri berkenaan. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Hairuddin Abu Hanifah berkata, seramai 45 murid sekolah rendah di negeri itu dilapor telah dijangkiti sejak bulan lepas. Beberapa kelas prasekolah dan sekolah rendah diarah tutup oleh pejabat kesihatan daerah selama 10 hari bagi membendung penularannya. HMD ni dia adalah satu penyakit yang berjangkit yang perlu dibuat kawalan lebih awal. Mungkin pihak sekolah perlu memastikan pelajar yang nak hadir sekolah ni memang tidak ada gejala-gejala HFMD itu. Kerana kalau ada, dia akan mudah berjangkit kerana dia adalah virus yang dibuat oleh satu jenis yang boleh merebak. Hairuddin Abu Hanifah. Di Gua Musang Kelantan, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan mengesahkan serangan gajah liar di Tanah Tinggi Lodging baru-baru ini. Tragedi menyebabkan seorang pengawal keselamatan maut dipijak dan berlaku di kawasan yang tidak mempunyai sistem pagar elektrik gajah. Pengarah Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani berkata, kawasan tersebut juga tidak mempunyai parit penghalang gajah yang membolehkan gajah liar dari hutan simpan brok menceroboh masuk ke kawasan ladang. Hasil siasatan mendapati mangsa dipercayai telah diserang oleh 2 ekor gajah liar berdasarkan kesan tapak kaki gajah bersaiz antara 30 hingga 35.6 cm. Luar negara. 8 maut manakala 4 yang lain cedera apabila sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah truk pikap di Thailand. Tragedi itu berlaku semalam di persimpangan kereta api di wilayah timur Changsung Sau. Menurut kenyataan State Railway of Thailand, mangsa yang maut terdiri daripada 5 lelaki dan 3 wanita. Seorang remaja Palestin maut ditembak tentera Israel semasa serbuan di kawasan tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan Mahmud Abu Sa'an yang berusia 18 tahun maut ditembak di bahagian kepala dalam kejadian di Tukam. Sementara laporan agensi berita Wafa menyebut kejadian berlaku ketika operasi ketenteraan rejim di kamp pelarian berhampiran yang membawa kepada konfrontasi dengan rakyat Palestin. Sukan pusingan 16 pasukan terbaik Piala Malaysia 2023 seperti diramal juara bertahan Johor Darul Takzim JDT mudah menumpaskan Kelantan FC 5-1 di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pula Terengganu FC membelasah Kuala Lumpur Rovers FC 4-0. Dalam hasil lain, Seri Pahang FC terpaksa bermandi peluh untuk meraih kemenangan tipis 3-2 ketika berdepan Harini FT di Paroi. Pemain badminton perseorangan profesional Lee Zijia menjadi wakil tunggal negara mara ke pusingan separuh akhir terbuka Australia 2023. Pemain di ranking ke-17 dunia itu dijadual berdepan Wang Hongyang dari China hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Felda kekal bawah JPM hingga semua masalah pokok selesai.
Jualan rahmah 2 kali sebulan di peringkat DUN bermula bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.